Hari ni kita nak tengok Melayu yang hilang ni. Hilang pergi ke mana? Sebelum kita cari Melayu, kita kena tahu dulu Melayu tu apa. Kan? Ada banyak takrifan Melayu sebenarnya. Yang salah satu yang kita pakai adalah berdasarkan kepada perlembagaan. Artikel 160, perkara 160 dalam kurungan 2. Nombor 1, orang Melayu itu mestilah beragama Islam. Kalaupun kulit dia color sama dengan kita, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. Ini sentimen keakraban kita dengan agama. Muka betul-betul macam Melayu, tapi agama Buddha. Tu barangkali siang. Pergi ke Bali, kulit macam kita belakang. Pakai songkok, pakai kain plekat lagi. Yang perempuan pakai kebaya lagi. Tapi pergi duduk sembah. Dia punya pura, dia panggil pura. Dia agama Hindu. Ikut perlembagaan kita, artikel 160, tu bukan Melayu. Ini yang pertama. Yang kedua, mengamalkan adat budaya Melayu. Apa dia adat budaya Melayu ni? Macam mana adat budaya Melayu ni? Sebab adat ini dia berubah-ubah kan. Banyak sekarang ni adat yang kita tinggalkan pun. Walaupun ada orang Melayu kata, biar mati anak jangan mati adat. Mengamalkan adat budaya Melayu. Apa dia adat budaya Melayu tu? Masuk rumah tak pakai kasut. Itu salah satunya. Jangan ingat masuk rumah tak pakai kasut macam Melayu dah lah. Orang Korea pun masuk rumah tak pakai kasut. Kalau ikut adat dulu lagi banyak. Makan nasi duduk sila. Lah ni tak ada kan. Lah duduk di meja belakang. Dan banyak lagi lah yang dikatakan adat Melayu itu kita amalkan. Okay. Ini persoalan ada. Yang ketiga, bertutur menggunakan bahasa Melayu. Bahasa kita tu namanya bahasa Melayu. Ada orang kata, bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ke bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Itu bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap. Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Sebab bahasa ni dia mengikut ras etnik. Kalau tuan-tuan pergi ke Amerika, tanya dia apa bahasa dia bercakap. What language do you use? Di Amerika, dia akan kata, I speak English. Saya tak pernah jumpa masa saya duduk belajar di sana dulu pun, orang Amerika kata, I speak American. Dia kata, I speak English. Sebab bahasanya bahasa English. Walaupun asal bahasa itu adalah dari England. Dipertuturkan oleh satu kelompok, satu tribe yang kecil di England, United Kingdom itu. Sama kalau pergi ke Australia. What language do you speak? Dia tak kata, I speak Australian. Dia kata, I speak English. Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Dah beratus tahun dah bahasa ini menjadi bahasa komunikasi di rantau alam Melayu. Dalam istilahnya disebut lingua franca. Bahasa komunikatif, bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Semenanjung dan juga Nusantara. Nusantara itu artinya pulau-pulau. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Borneo, Filipina, Selatan Tai itu termasuk dalam semenanjung ini. Ada orang kata ini bahasa yang kelima terbesar. Dan tentulah bahasa Melayu yang kita pertuturkan hari ini tidak sama dengan bahasa Melayu dulu. Ini sudah biasa perkembangan bahasa, evolusi, perubahan bahasa mengikut masa. Tetapi tunjangnya itu adalah bahasa Melayu. Jadi kalau tuan-tuan hari ini sebut perkataan-perkataan komunikasi, implisit, komunikatif, masih bahasa Melayu. Jangan kata, tak ada siapa harus cakap bahasa Melayu lah. Tidak, kenapa abang gerangan berhati walang? Ya itu bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu yang dipertuturkan barangkali dalam abad ke-15, 16. Bahasa Melayu juga. Kita pun bahasa Melayu juga. Jadi, orang Melayu itu kalau ikut perlembagaan bertutur menggunakan bahasa Melayu. Tak boleh kan dia cakap bahasa lain? Boleh. Tetapi yang banyaknya, asasnya itu bahasa Melayu. Kan sekarang ni kita cakap campur-campur kan? Campur-campur dah. Kemudian yang keempatnya, lahir sebelum Hari Merdeka.
sama ada di Persekutuan atau Singapura atau pada hari merdeka telah bermustautin di Persekutuan atau Singapura. Ini ikut perlembagaan. Ini Melayu. Ada juga scholar yang mengatakan bahawa Melayu itu ada 3 jenis. Satu disebut Proto-Malay, Melayu Proto. Melayu Proto ni siapa? Paling awal sekali adalah orang Semang. Kajian Profesor Oppenheimer menjumpai DNA orang Melayu. Bukan Oppenheimer saja, tapi 2-3 profesor lain, termasuk juga Profesor Muhammad Haji Saleh dan juga Profesor Wan Hashim Wantih. Dalam kajian kumpulan mereka mendapati bahawa dalam setiap DNA orang Melayu itu ada peratusan tertentu DNA Semang. Maknanya moyang-moyang kita ni, orang Melayu, apabila mengaku Melayu, mesti ada DNA orang Semang. Sebab Semang ni wujud 60,000 tahun. Ini kajian menggunakan mitochondria DNA, mtDNA. Jadi sekarang ni kita kaji Melayu ni bukan guna bomo dah. Kita guna DNA, guna mikroskop. Bukan teropong dengan buluh je dah. Kita teropong dengan mikroskop, elektron mikroskop. Jadi di dalam DNA orang Melayu itu ada peratusan DNA yang dipetakan daripada orang Semang. 60,000 tahun. Pengkelasan yang kedua Melayu ni Deutero-Malay. Deutero-Malay maknanya orang yang berpindah dalam alam Melayu ni. Ini yang Jawa mari sini, Aceh mari sini, orang Jawa, orang Aceh, orang Bugis, Banjar. Ini semuanya kelompok-kelompok yang kemudian ini yang disebut sebagai Deutero-Malay. Lepas tu ada orang daripada Pantai Timur kan, orang Kelantan, ada orang Kedah, ada orang Johor, campur-campur lah. Dan yang ketiga kata pakar pula, orang yang hybrid daripada luar alam Melayu. Dia bercampur berkahwin dengan orang Melayu. Arab mari sini kahwin dengan Melayu. Ini kelompok yang ketiga. Penang ni kita tahulah kan, yang daripada India mari di Maim nikah dengan orang Melayu. Dapatlah sebahagian daripada orang Pulau Pinang ni. Ini kelompok yang ketiga ni lah. Jawa mai lari perang dengan Belanda. Sebelum Belanda lagi pun, Majapahit. Itu sebab kalau kita tengok orang Malaysia ni kan muka dia bukan semacam, dan dia macam-macam. Tapi semua kita kata Melayu belakang. Ada orang Melayu yang mukanya kecinaan. Tak, muka nak macam Cina kan? Tapi kita kata dia Melayu juga. Ada orang Melayu yang mukanya keindiaan. Hidung muka main tinggi, pagi-pagi suka makan roti canai. Tapi Melayu juga kita kata kan? Kita terima dia sebagai Melayu. Kerana ini kelompok yang ketiga tadi. Ada yang tu setengah muka macam Arab. Tambahlah ni kan suka makan nasi mandi lah. Tapi dia masih kata dia Melayu. Jadi itu sebab kita katakan ini Melayu. Mengikut pengkelasan daripada sesetengah scholar ataupun sesetengah sarjana.